video kali ini, kami akan membawakan satu cerita yang berbeza, yang mana kami akan menceritakan tentang seorang tokoh, iaitu tokoh dakwah. Mesti korang tertanya-tanya, tokoh dakwah ini berasal daripada mana? Adakah dia berasal daripada Kelantan? ataupun dia berasal daripada negeri Darul Ihsan Selangor, atau dia berasal daripada Johor. Kita tak tahu kan beliau berasal daripada mana. Kalau korang nak tahu beliau berasal daripada mana, mari kita saksikan video ini sampai habis. Jangan ke mana-mana. Kita saksikan. Tapi kalau air sungai Skudai itu secukup rasa memang tak selera. Reda ajalah apa yang ada. So, tokoh yang kami akan bincangkan pada hari ini adalah beliau diberi nama Haji Hanafiah bin Haji Abdul Razak. So, beliau dilahirkan pada tanggal 27 Julai tahun 1967. Okay, so kat sini kita kira umur beliau sekarang ni 53 tahun. So, beliau berasal daripada kampung Melayu Kulai di Kulai. So, Kulai mesti korang tahu kan beliau dari mana kan. So, beliau dari Johor. Okay, korang mesti tertanya kan bagaimana latar pendidikan beliau. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang latar belakang pendidikan beliau, mari kita saksikan video di sebelah ini. Latar belakang pendidikan beliau. Beliau ni memulakan zaman persekolahannya di sekolah rendah Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Kulai, Johor sehingga darjah 6. Selepas tamat pengajiannya di sekolah rendah, beliau menyambung pengajiannya di sekolah menengah, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim yang juga terletak di Kulai, Johor. Tetapi sehingga tingkatan 3 saja kerana beliau mendapat tawaran ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru dan beliau menerima tawaran tersebut dan menyambung pengajiannya di Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru sehingga tingkatan 5 dan mendapat Sijil Pelajar Malaysia iaitu SPM. Jadi selepas tamat pengajiannya di sekolah menengah, beliau bertukar fikiran untuk bertukar bidang dari bidang yang berkaitan dengan fizik, kimia, biologi ke bidang pengajian Islam. Jadi sekolah pertama beliau dalam bidang pengajian Islam ini adalah di Madrasah Manabiul Ulum yang terletak di Penanti Seberang Perai yang lebih dikenali sebagai Pondok Penanti. Selepas itu beliau berpindah dari negeri Johor ke negeri Perak untuk menyambung pengajiannya iaitu di Madrasah Adiniyah Al-Latifiyah yang lebih dikenali sebagai Pondok Kero. Tidak lama kemudian beliau A few moments later berpindah madrasah dari madrasah tersebut ke Madrasah Islahiyah yang terletak di Kampung Pasir Kamunting. Selepas itu pada tahun 1990 beliau menyambung pengajiannya di luar negara iaitu di Mekah. Itu di Darul Ulum. Pastinya di mana? Mekah. Di Mekah. Selepas tamat pengajiannya di Darul Ulum tersebut, beliau kembali ke negara Malaysia, ke negeri Johor dan menyambung pengajiannya di Universiti Teknologi Malaysia yang lebih dikenali sebagai UTM. Di UTM tersebut, beliau mengambil diploma pengajian Islam dan pendidikan Islam. Jadi itu adalah antara latar belakang pendidikan beliau. Jikalau anda semua nak tahu apakah kerjaya beliau dan bagaimana beliau mempraktikkan apa yang beliau pelajari ini ke kerjaya beliau, korang 2,000 years later. Anda semua kena saksikan video ini. setelah beliau menghabiskan pendidikan beliau, beliau memulakan kerjaya beliau selepas daripada belajar di Darul Ulum Mekah yang bermula di SMA Arab Kota Tinggi. Beliau memulakan mengajar menjadi cikgu di sana pada tahun 1994 dan selepas 6 tahun beliau beralih pula ke pejabat kadi negeri daerah Kota Tinggi
iaitu sebagai penyelaras masjid dan surau daerah Kota Tinggi pada tahun 1999. Dan sejak daripada itu, beliau memulakan dakwah beliau berceramah di daerah Kota Tinggi, daerah Batu Pahat dan daerah Pontian yang dibimbing oleh sahabat beliau iaitu Kadi Azman Aiman pada ketika itu. Kemudian pada tahun 2001 beliau dipindahkan di Jabatan Mufti Negeri Johor. Jabatan Mufti Negeri Johor di bahagian Falak. Daripada situlah kita semua rakyat Malaysia kenal beliau sebagai Ustaz Haji Hanafiah, pakar ilmu falak. Daripada situlah beliau mengajar kita macam mana tentang ilmu falak ini. Apa itu ilmu falak? Macam mana kita nak kaji cuaca? Macam mana kita nak tahu bintang-bintang di angkasa lepas? Dan selepas 18 tahun beliau libatkan diri dalam ilmu falak, pada tahun 2018 beliau berpindah kerjaya sebagai imam di Masjid Kota Iskandar sehingga kini. Jadi itu merupakan kerjaya-kerjaya ataupun perjalanan-perjalanan pekerjaan beliau sehingga beliau sekarang. Jadi kita akan pergi seterusnya mengenai pengalaman-pengalaman beliau dalam ilmu falak. Jadi saksikan yang seterusnya. Cabaran seorang pendakwah ni di kalangan pendakwah. Jadi kalau orang tu niaga aiskrim, yang dengki dengan dia pun yang niaga aiskrim. Kalau orang yang niaga kuih, yang dengki dengan dia pun niaga kuih. Kalau orang tu berdakwah, yang dengki dengan dia pun pendakwah. Memang ada hadis menyatakan hasad yang paling kuat di kalangan umatku adalah hasad di kalangan orang-orang yang berilmu. Itu hasad yang paling kuat di kalangan orang-orang berilmu, paling kuat hasadnya. Jadi apabila kita berdakwah ni, kita cuba elakkan daripada bersaing. Kita elakkan daripada bersaing. Padahal kita cuba mengelakkan diri daripada saingan. Apabila ada persaingan, ada perlombaan. Setiap perlombaan itu merupakan pertandingan. Tak boleh lari ada menang, ada kalah. Jadi aku dalam berdakwah ni cuba mengelakkan diri daripada bersaing sesama sendiri. Itu yang kita cuba. Kerana kalau tidak, kita akan terperangkap dengan hasutan syaitan. Kita sebagai pendakwah, kita dengki, kita iri hati, kita hasad dengan pendakwah yang lain. Mungkin dia lebih muda dari kita, tetapi dia lebih terserlah dari kita. Dia lagi muda, tetapi dia dapat mengejar ranking dan dia mampu memotong kita. Sepatutnya aku tak perlu jadikan dia sebagai saingan. Malah aku menjadikan dia sebagai, kita kata, rakan yang dapat memberi bantuan. Jadi sebagai seorang pendakwah, pokoknya jangan wujudkan persaingan. Jangan cari jalan untuk bersaing dan kena banyak merendahkan diri. Itu je. Jadi selamat kita daripada fitnah syaitan. Itulah aku cakap, zaman tu berbeza. Zaman yang kau hadapi tak sama dengan zaman yang aku tempuhi. Zaman aku tu dijadualkan. Zaman kau ni, engkau sendiri kena buat jadual. Jadi oleh kerana engkau sendiri kena buat jadual, maknanya lebih survival. Bukan apa? Contoh. Zaman aku sudah ada kerjaya, terbentang kerjaya, perlukan kelulusan saja. Zaman kau kerjaya tak banyak untuk bidang yang diceburi. Bidang syariah ni kerjayanya dah tak banyak. Saingan pula banyak keluaran. Luang kerja makan gaji tu sedikit. Jadi zaman yang kau tempuh ni berbeza dengan zaman yang aku tempuh. Zaman yang aku tempuh tu kerjaya tu banyak, kelulusan tu pula, kelulusan yang diiktiraf tu pula. Zaman aku dulu, siapa sanggup belajar jadi pensyarah universiti, sanggup belajar jadi pensyarah universiti,
Sekarang ni lambakan dalam batu. Kita kena menguasai banyak bidang. Itu aja. Kena menguasai banyak bidang. Kalau kita dah belajar syariah dengan penuh keyakinan, itulah pegangan hidup kita. Itulah amalan kita. Tetapi untuk kerjaya, kita kena cuba kuasai yang lain pula. Orang kata, aku nak teruskan bidang syariah ni, terpaksa dari bawah lah. Macam aku cakap tadi, ngajar fardu ain kat rumah-rumah, ngajar Quran untuk mengajar mukadam budak-budak. Naik sikit-sikit. Macam aku, kerana aku ada kelebihan falak. Jadi aku juga pernah pengalaman kau lah, yang ibu nak cerita lah. Tauliah ditahan. Aku tak dibenarkan mengajar di satu daerah tu. Qadi gunakan kuasa dia, tak benarkan aku mengajar. Jadi selama setahun aku tak mengajar. Tapi habis kerana aku ada ilmu falak. Apabila kawan-kawan tahu yang bahawa aku tak boleh buat kuliah, tak boleh ceramah dekat Johor, Melaka panggil aku. Setiap minggu pergi Melaka. KL panggil aku. Setiap minggu pergi KL. Banyak ke sana. Habis maknanya habis kerja je tadi okey tak apalah. Hujung minggu jangan harap apa-apa. Jumaat, Sabtu, Ahad aku dah ada. Pergi. Sampai ke Pulau Pinang. Mengajar falak. Jadi itu saja video daripada kami. Jadi kalau kau rasa video ni menarik, jangan lupa tekan butang like, Subscribe. share video ini kepada kawan-kawan korang. Jadi sekian saja daripada kami. Saya Arisha. Saya Wafi. Dan saya Syahmi. Assalamualaikum.